Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam ceria kepada semua pelajar tahun 4 Dinamit SK Kukusan Lekir. Hari ini hari Selasa 28 September 2021 dan kita berjumpa lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 4. Jadi hari ini kita akan membuat sedikit ulang kaji. Aktiviti kita hari ini kita akan cuba untuk menulis ucapan dan cikgu harapkan pada akhir pembelajaran ni murid dapat memahami cara menulis ucapan dengan betul. Sebelum kita pergi lebih lanjut, pertama sekali kita nak bincang sedikit tentang ucapan ni lah. Biasanya ucapan ni kita akan dengar dalam majlis-majlis rasmi. Contohlah kita fokus kepada sekolah kita. Kita akan mendengar ucapan ni biasanya dalam majlis perhimpunan mingguan pada hari Senin tu. Lepas tu pada majlis-majlis seperti majlis Hari Anugerah Pelajar pada bulan November. Lepas tu majlis sambutan Hari Guru, sambutan Hari Raya, mungkin juga sambutan majlis perpisahan dan sebagainya. Jadi itulah ucapan kita boleh dengar dalam majlis-majlis rasmi. Jadi itu ucapan. Jadi hari ini kita cuba untuk bincang bagaimana hendak menulis ucapan dengan kaedah yang betul. Sebab ucapan ni salah satu karangan yang mempunyai format. Kalau karangan berformat ni kita kena hati-hati. Tak kena cara dia, salah format karangan kita ni boleh terpesong. Dia macam surat kiriman rasmi, surat kiriman tak rasmi, ucapan pun sama. Dia ada format dia. Jadi jom kita tengok satu persatu. Di sini adalah contoh petikan ucapan majlis perpisahan. Jadi kita tak nak baca satu persatu, kita cuma nak tengok ciri-ciri yang ada dalam surat ini. Seperti karangan yang lain, ucapan juga bila nak tulis dia kena ada 3 bahagian penting. Yang pertama sekali adalah pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga adalah penutup. Ini 3 perkara asas yang perlu ada. Kepala, badan dan kaki, itu ucapan. Jadi kita akan tengok apakah pendahuluan. Bahagian atas ini adalah pendahuluan. Sama macam karangan lain, atas tu adalah pendahuluan. Tapi untuk ucapan pendahuluan kita kena tulis kata alu-aluan. Dan kita perlu mengucapkan salam kepada semua yang hadir dalam majlis tersebut. Contoh, kalau kita tengok dalam petikan ni, di mana pelajar tu telah memberikan ucapan kepada semua dan dia sebut satu persatu individu-individu yang ada dalam majlis tersebut. Contoh kita baca. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis, yang diraikan Tuan Guru Besar SK Perkhidmatan Tok Mahat, guru-guru dan rakan-rakan sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera. Itu adalah contoh kata alu-aluan ataupun pendahuluan bagi sesebuah ucapan. Yang ni yang pelajar kena bagi perhatian. Bila kita nak memberikan salam, kita akan sebut siapa individu yang ada dalam majlis tersebut. Untuk kita nak sebut tu, dia ada dia panggil SOP lah. Siapa yang kita kena sebut mula-mula, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kalau kita tengok dalam surat ini, dalam ucapan ni, orang pertama yang perlu kita sebut siapa? Ini dia ni, Tuan Pengerusi Majlis. Ingat, dalam ucapan orang pertama yang kita kena sebut adalah pengerusi majlis ataupun pengacara majlis. Itu orang pertama yang kita kena sebut. Kalau lelaki kita akan sebut Tuan Pengerusi Majlis ataupun saudara pengacara majlis. Kalau perempuan, puan ataupun saudari pengacara majlis ataupun saudari pengerusi majlis. Tengoklah siapa yang menjadi pengacara. Itu orang pertama yang kita kena sebut. Yang kedua barulah
Siapa? Kalau di sini guru besarnya, lepas tu guru-guru dan seterusnya rakan-rakan tu pelajar lah. Okey, itu langkah dia. Contoh di sekolah kita lah biasanya kalau di SKJL. Biasa kalau cikgu yang berucap, pertama sekali cikgu akan sebut apa? Okey, terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang pertama. Lepas tu yang berusaha Puan Guru Besar SK Kukusan Lekir, Puan Hayati binti Samsudin. Yang kedua, lepas tu guru-guru kanan, guru-guru serta pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. 5 kalau sekolah kita lah. Jadi itu cara hendak memberi kata alu-aluan semasa kita berucap. Kena ada dia punya protokol dia. Protokol. Siapa kita nak sebut dulu. Jadi itu adalah pendahuluan. Seterusnya kita tengok bahagian ini adalah bahagian isi. Setiap karangan perlu ada isi. Untuk isi ni, pertama sekali kalau ucapan kita kena jelaskanlah tujuan kita berucap ataupun tajuk ucapan kita. Di sini tujuan dia adalah untuk meraihkan majlis perpisahan guru besar iaitu Puan Saniyah binti Hashim. Itu dia punya tujuan ataupun tajuk ucapan dah. Lepas tu kita kena tulis 3 isi utama. 3 isi utama, dan setiap isi utama tu perlu ada huraian. Bagi nak mengukuhkan lagi isi itu. Dan ingat setiap satu isi satu perenggan. Tengok dalam ni pun dia ada 3 perenggan untuk isi. Ingat ini perenggan yang pertama, kedua dan ketiga. Untuk isi lah. Jadi di sini kita tengok kalau kita tengok penjelasan dia punya isi pertama adalah dia cerita guru besar dia seorang yang bertanggungjawab dan tegas. Yang ni pula yang kedua, sepanjang beliau berkhidmat dia punya sumbangan dia dekat sekolah. Lepas tu dia juga berjaya meningkatkan prestasi kurikulum. Jadi itu 3 isi utama. Yang selebihnya itu adalah huraian. Jadi ingat isi kena jelas. Sebab itulah sebelum kita nak tulis ucapan ke karangan ke apa-apa, kita kena buat rangka dulu. Bila kita dah buat rangka, barulah kita akan nampak apakah isi yang kita nak buat dan apakah huraian yang kita hendak tulis. Penting isi dan juga huraian. Isi utama dan juga huraian. Biasa pelajar dia cuma buat isi utama je, huraiannya entah ke mana. Jadi dia ini semua akan bagi kesan kepada markah. Kita nak markah tu biarlah cantik. Sebab untuk kertas 2 ni bahagian C biasanya 25 markah. So kita nak dapat markah tu paling teruk pun 15 pun 25. Jadi itu adalah untuk isi. Seterusnya akhir sekali, ini adalah bahagian penutup. Penutup seperti biasalah, kita dah berucap, akhir sekali kita kena buat rumusan apa yang kita telah ucapkan tadi. Jadi dia kalau ucapan ni perlu diakhiri dengan ucapan sekian terima kasih ni. Tengok bawah sekali ni. Sekian terima kasih. Jadi itu adalah bahagian penutup. Lagi satu, kalau ucapan ni biasanya akan ada benda ni. Ini para hadirin sekalian. Biasanya kita akan tulis para hadirin sekalian. Nak tulis dekat mana? Bergantung. Di sini pun boleh. Nak tulis di sini pun boleh. Sini pun boleh. Dia lebih kepada cara kita nak berinteraksi dengan penonton. Para hadirin sekalian. Dia lebih kepada kita nak dapatkan perhatian daripada penonton, supaya mereka dengar ucapan kita tu dengan teliti. Itulah dia punya macam teknik ataupun gaya dia lah. Jadi ini biasanya kita tulis ini para hadirin sekalian. Cuma nak tulis tu bergantunglah, ada di sini, ada yang letak di sini, bergantung. Kalau macam sekolah menengah tu dia letak banyak, mungkin dalam 2 atau 3 sebab karangan dia panjang. Kalau kita sekolah rendah ni cuma 80 hingga 120 patah perkataan. Jadi ini adalah bahagian
penutup. Okey, jadi itulah secara ringkas bagaimana langkah ataupun cara hendak membuat ucapan. Okey, jadi untuk tugasan pelajar pada hari ini, okey, kali ini pelajar, cikgu nak minta bantuan pelajar untuk menulis sebuah karangan. Sebuah karangan ataupun sebuah ucapan. Okey, tajuk dia adalah sempena sambutan Hari Guru di sekolah, kamu telah dipilih sebagai wakil murid untuk menyampaikan ucapan. Tuliskan ucapan kamu selengkapnya dan panjang ucapan kamu mestilah 80 hingga 120 patah perkataan. Okey, tulis dalam buku tulis karangan. Tempoh untuk menyiapkan tugasan ini adalah selama 1 minggu lah. Kalau sempat siap hari ini, hari ini. Kalau tak sempat, esok lusa pun tak ada masalah. Ataupun 4 hari minggu pun tak ada masalah. Okey, okey. Kali ini cikgu tak bagi apa-apa panduan kepada pelajar. Jadi cikgu yakin pelajar boleh fikir dan boleh siapkan ucapan ini selengkapnya. Okey, kalau pelajar macam tak tahu nak buat macam mana, boleh minta bantuan ibu, ayah ataupun abang kakak. Kalau nak tengok dekat Google pun, kat internet pun tak ada masalah, boleh je cari je. Tapi pandai-pandailah ubah ayat tersebut menjadi yang ayat yang sesuai dengan sekolah kita lah. Faham tak? Okey, jadi ini adalah tugasan pelajar, kena buat ucapan. Maksudnya pelajar kena berucap semasa sambutan Hari Guru. Jadi buatlah carilah dia punya maklumat, sebenarnya isi banyak dekat internet. Cikgu pun jumpa ni pun dekat internet. Jadi pelajar boleh search dekat Google tu, cari bahan dekat situ, insya-Allah jumpa. Boleh ya? Okey, jadi inilah tugasan. Jadi cikgu harapkan pelajar boleh siapkan dalam masa seminggu ni lah. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung. Jadi seperti biasalah cikgu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelajar kerana sentiasa memberikan kerjasama dan komitmen sepanjang kita ber-PDPR ini. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi di kelas yang akan datang pada hari Khamis nanti. Jadi assalamualaikum, jumpa lagi.